Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan dengan kalimah Allah dan saya mengucapkan Assalamualaikum kepada semua followers. Ada soalan yang bertanya kepada saya, katanya kenapa bila perempuan sudah berkahwin terdapat lebihan daging pada kemaluan. Kemaluan perempuan, saya ambil gambar dekat sini, nanti saya ceritakan ya. Biasanya ada satu lagi, perempuan suka sangat ditumbuhi bisul pada bahagian labia majora. Perempuan ni, kalau dia ada masalah kencing manis sebabkan keturunan ataupun cara pemakanan dia, kadang-kadang keturunan pun tidak menjaminkan kita akan ada, tak ada kencing manis. Macam mana saya cakap? Macam ni, kalau saya, mak ayah saya ada kencing manis. Mak ayah saya tak ada kencing manis, tak ada sejarah kencing manis. Tetapi kencing manis tu tidak semestinya diwarisi. Kalau dulu orang cakap kencing manis ke jantung ke kanser payudara diwarisi oleh keturunan. Tapi kencing manis sebenarnya tidak diwarisi dengan cara apa yang kita makan. Contoh masuk anak dara, saya tak ada kencing manis pun, elok je saya makan apa saja. Tapi kemaluan mereka kadang-kadang ditumbuhi bisul dan terpaksa dibedah. Sebab apa tahu? Itu disebabkan ada yang kata cyst kat kemaluannya. Itu disebabkan oleh petanda, pertama sekali, dan mengikut perubatan holistik, mereka sebenarnya menyimpan sarang kencing manis dan terlampau bakteria banyak dekat situ dan darah tak berapa bersih. Bisul ni sebab ialah darah kotor. Okey. Lagi satu, bahagian labia minora dengan labia majora adalah tempat yang berbeza. Dan kenapa saya buat rumah hutan? Okey, bila kita semakin berusia, kita punya muka dengan kemaluan sama kendo. Sebab tu, bila kita perempuan anak dara, sebab tu mereka punya kemaluan sangat cantik tetapi tidak bersih kadang-kadang sebab mereka terlampau banyak toksin dan tidak ada pengaliran udara dan kurang menjaga kebersihan. Saya sambil makan ya. Okey, sebab tu perempuan ni kena ada sifat malu, kena fikir banyak kali anak dara. Selalu saya bebel. Hantaran nak mahal, ketiak busuk, lepas tu celah kangkang, di poem pun hitam. Saya dah serius. Okay. Jangan kacau, nanti hilang. Saya maaf ya kalau tak suka saya mencarut, saya akan cut. Okey, baik. Lepas tu nak hantaran mahal-mahal 20,000, banyak first night pun dah nampak dia punya kelemahan, terutama keputihan dan bau yang sangat menyengat. Itu orang yang first time yang ada virgin. Kalau ada virgin, kalau tak ada virgin, okey. Perempuan ni sebenarnya kesian. Fizikal ramai perempuan cantik, tapi bawahnya tak cantik. Sebab tu dalam istilah untuk menjaga keharmonian rumah tangga, cantik ke tak cantik ke, laki cerai ke, laki sayang ke, laki mati ke tak mati ke, badan kena jaga. Saya terpaksa cakap outspoken supaya sampai mesej yang saya nak sampaikan. Baik, kalau masa kita menjaga muka ni ya, menjaga muka bukan setakat menjaga skin. Kenapa saya babitkan muka dengan kemaluan? Kenapa saya babitkan muka dengan rahim? Sebab kecantikan wanita daripada slogan Sendayu Tinggi, saya sampaikan ialah kecantikan wanita bermula daripada rahim yang sihat. Dulu saya sopan-sopan sikit, sekarang saya dah tak sopan. Cakap straightforward je. Bila rahim kita sihat, dia akan mengeluarkan darah haid yang sempurna. Lepas tu regular tiap bulan, keputihan tak banyak. Bila keputihan tak banyak, kita punya tu bersih. Bila bersih, muka akan cantik. Jadi kalau buang air besar jarang, keputihan banyak, toksin terlampau banyak dalam badan, kesannya dia akan efek pada muka juga. Perempuan ni cantiknya memang daripada muka dan darah. Okay, kalau darah haid mereka berbau sangat busuk dan berketul-ketul, pun muka tak cantik. Okay, muka kita akan pakai skincare, pelembab, SPF whatsoever, FF lah. Tapi dekat bawah kita just pakai pencuci putih telaga dara. Kenapa? Sebab putih telaga dara tu diperbuat daripada berbagai jenis herba dan juga bahan herba tu sangat bagus untuk dia merangsang bibir. Kemaluan perempuan ni ada dua tau. Merangsang supaya bibir tu tak lonyet. Lonyot. Bibir tu tak lonyot. Bila lonyot, kesannya ialah kalau muka jatuh, apa kesannya? Dia jatuh rebeh. Betul, rebeh. Kalau kemaluan kita rebeh tak? Rebeh perempuan. Rebeh. Lagi-lagi kalau orang yang badan gemuk tiba-tiba dikurus, memang tak cantik. Sebab tu jangan bayangkan bila kita kahwin suami kita akan tengok part tu atau tidak. Tak penting. Yang penting ialah tugas kita menjaga badan kita. Tak perlu saya punya check point tu kena cantik, so kena tunjukkan suami. Dari segi hukumnya haram sebenarnya check point. Saya cakap yang pasal Islamik ya. Haram tengok. Tapi kalau tu tengok tiba-tiba kan, selama ni saya tengok ya Allah buruknya rupanya. Malu. Saya cakap benda yang betul. Perempuan ni banyak kelemahannya. Kenapa? Dalam Islam cakap bercukur setiap 40 hari ataupun 2 minggu. Kenapa? Kenapa wajib ditebas? Tebas kutu. Bulu terlampau panjang. Ada yang panjang macam ni Boleh tocang. Nah. Bulu kemaluan tu, minta maaf nak cakap,
bila kita having sex dengan suami, keputihan banyak, darah datang haid, bila bulu tu kita biarkan, apa akan jadi? Itulah pengundang kepada fungus, bakteria, kulat. Dan itulah punca bau kepada kemaluan. Bila suami buka dia spender, bau dia lagi busuk, menyengat, cus. Bila datang haid dia, cus bau dia. Ya Allah, tak malu ke? Dah lah suami buka ke spender. Tadi pun. Bila? Oh, buka spender. Berzikir semua ya. Kita ambil masa. Ramai yang berzikir sekarang. Okey. Okey. Okey, sambung. Boleh tak jangan kacau saya? Kau kacau saya nak ketawa, saya hilang fokus. Okey, betul. Bila kita, contoh ya, kan saya kata tadi moisturizer semua. Kenapa saya buat putih telaga dara? Sebab tu putih telaga dara saya selalu laku. Saya tak perlu nak promote lebih-lebih. Sebab perempuan ni, masalah pertama keputihan. Dia melonggarkan bau. Lepas tu kita bibir, saya nak tunjuk gambar. Jom kita tengok gambar ni. Okey, jom kita tengok. Ini yang saya maksudkan. Okey, ini adalah kemaluan perempuan. Jom kita tengok ya. Bila datang dekat rumah urutan, kita buat package Mak Sari ya, dekat rumah hutan bonda. Yang diurut bukan, ni kemaluan ya. Ni kemaluan. Mana pen? Okey, saya tunjuk. Ini adalah kemaluan perempuan. Okey, ini lubang dubu perempuan. Dekat belakang dupu ni tak ada gambar, ini tongking. Bila kita urut, sebab perempuan tak berbengkung, dia pakai apa? Geda je. Macam mana nak rapat tulang pelvik? Dari segi rawatan tradisional, kat sini yang diurut. Ni yang saya urut, yang saya tekan. Di tepi. Ni yang saya urut, saya masukkan balik gitu. Gitu balik, lepas tu kita tekan tulang tu dan tulang tongking ni kita betulkan dekat belakang dubu. Okey, ini yang saya sebutkan ialah labia majora. Ini yang saya kata dia kempis, dia tak tembam macam apam. Yang ini adalah labia minora yang lenjut ataupun terkulai layu macam di tasik madu. Macam ni lebihan daging. Tasik madunya. Ni, nampak tak? Macam kuih. Panggil kerang. Jadi ni yang saya maksudkan. Ini bila kita semakin berusia, kolagen kita hilang, ini dia akan lanjut, dia akan makin panjang. Lepas tu ini adalah mulut kemaluan perempuan, okey. So kita tengok kat sini yang selalu berlaku hitam, yang tak cantik, keputihan ni, yang saya kata rambut panjang 10 inci ni, bulu-bulu. Ini kita biarkan ke area ni bersih. Okey, saya dah jelaskan kan? Perempuan ni yang paling kita jaga, inilah bibir satu, ini bibir nombor dua. Inilah dia yang kenapa ada persoalan tadi, kenapa wanita lepas berkahwin bibir ni terjuai keluar. Dia jadi macam bentuk orkid. Dan bagi orang yang berkulit hitam, maaf nak cakap ya, dia akan jadi sangat hitam gelap dan tak tahu nak cakap lah. Okey, jom pandang saya. Okey, jom balik. Dah, suka tak informasi? Dahsyat ayat bonda Dahsyat teratai layu di tasik madu. Betul. Itulah dia, orang kata kita punya cik bunga tu macam mana kalau budak kecil cantik, tapi kalau orang dah tua, start kita berumur 25 tahun ke atas, cik bunga kita tak semegah mana pun. Ya, lagi-lagi dah beranak. Sungguh, lagi kita nak merapatkan susah. Kenapa ramai sangat perempuan yang punggungnya besar lepas kahwin? Semuanya daripada pemakanan kita, jaga dalam pantang. Sebab tu bila ada cerdik pandai mengatakan pantang tu mengarut, tak apalah saya dikatakan kolot ke apa ke, saya bercakap untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Tak beli produk saya pun tak jadi masalah pun pada saya. Sebab daripada zaman sedang tinggi, wanita kampung ni tak perlu pun beg LV, beg Gucci ke, Hermes ke, tak perlu. Yang saya perlu sampaikan adalah saya nak bagi tahu dekat masyarakat bahawa urutan, pantang, makanan herba itulah sebenarnya yang menjaga kualiti kita jadi jadi isteri, supaya dalam tu kekal, mampat, padat, ampuh walaupun berusia. Satu nafas saya cakap benar. Okey, lagi satu boleh nak cerita lagi. Dekat rumah hutan saya tu, Masya Allah perempuan, kenapa saya buat rumah hutan? Saya tak terfikir pun ramai orang ada masalah. Kita ingatkan saya nak buat 2-3 biji je nak bantu orang ada masalah. Perempuan dalam pantang buat seks yang keluar tombong, yang terkeluar usus, sebab apa? Pernah saya memang malu nak cakap, tapi saya kena cakap juga. Kenapa buat seks doggy style ya? Kenapa buat seks ikut lubang dubu ya? Islam dah larang, tapi gatal buat. Lepas tu sebab sayang suami pangkat besar, selama berapa tahun kita punya kemaluan yang boleh didatangi suami, tempat suami berladang tu ialah dekat miswi, cik bunga. Bukan dekat lubang berak. Lubang berak tu keluar tai, takkan nak jadi pondan kot. Mulut saya memang cabul. Kenapa saya nak bagi tahu? Kalau keluar usus, apa jadi kat badan kita? Laki kahwin lain, kita tak merana, badan rosak tu. Saya bercakap macam saya cakap dengan anak saya. Tak ada niat cakap dengan follower. Kalau cakap dengan follower nanti kecil hati. Okey, baik. Bila dah semakin berusia, yang ni dulu. Habis lagi saya nak ulas.
Okey, tadi saya cakap estrogen. Estrogen lah yang menjadikan Miss B kita tu bibir labia majora, bibir tebal kat luar tu. Yang saya kata kempis. Contoh bibir kempis. Ni kan pipis saya kembung. Orang kata cik bunga kita kembung. Seksinya dia punya poen. Kenapa tembam? So macam ni lah. Macam pipis saya dah pula. Tapi bila kempis dia lisut. Bila lepas dia beranak, labia majora tu kan, minum air. Okey. Ni bibir perempuan. Bila sini kembung, dekat sini dia kempis. Lama-lama dia lisut. Lisut-lisut dia lepi terus. Bibir labia majora yang dimaksudkan tadi itulah juga mempunyai sensitivity selaku hubungan seks. Lagi satu, bila tu kolagen kita makin berkurangan. Sebab tu pipi kita jatuh, muka berkedut. Dekat bawah poen kita tu pun beruban. Bukan setakat beruban, dia lenyut. Dan tidak menarik. Lepas tu bila kita kerap bersalin secara normal, lepas tu kerap melakukan hubungan seks, perubahan hormon dan juga kerap merokok dan penurunan berat badan yang sangat ketara. Okey, saya dah jelaskan ya kenapa perempuan, itulah jawapan saya untuk soalan pertama, kenapa bibir kemaluan perempuan lisut ataupun terlondeh atau banyak berlebih. Okey, kenapa bila saya cakap pasal tu belum lagi dalaman, dekat luar dah nampak kan? Lupa lagi satu informasi. Jom kita tengok lagi. Tengok ke bawah Aisyah. Ni. Kenapa saya jual produk Royal V? Kenapa saya jual Mega Ratu? Jom kita tengok. Aisyah tengok lagi ni. Tengoklah betul-betul. Gitu. Aisyah, ini adalah sejenis laser, rawatan laser yang dimasukkan di dalam kemaluan perempuan. Cuba kita tengok. Kenapa nak masukkan? Okey, nampak dia bentuk dia macam alat seks lelaki. Dia akan masuk ke dalam dan laser ni ialah untuk menguatkan kolagen dan elastin pada mulut dalam rongga perempuan, dalam rongga kemaluan untuk mengetatkan balik. Laser ya, teknologi terapi laser. Ini yang terbaru. Ataupun kita menggunakan zaman dulu jahitan, dijahit supaya nampak ketat apa semua. Baik, jom pandang saya balik. Kenapa terapi laser? Terapi laser ni ialah pemulahan tisu kulit pada sekitar kawasan vagina dan juga dia punya cervix untuk menguatkan cekaman. Baik, dari segi rawatan holistik, saya tak menafikan sebab itu Allah bagi mereka ilmu. Tetapi benda tu pun bersifat sementara. Kenapa bila saya buat produk Royal V atau Mega Ratu, dia bukan setakat mengetatkan dalaman sebab kita perlukan, maaf ya, ini kemaluan lelaki, ini vagina. Vagina perempuan ni bentuknya memang tak sama, bentuk luar ataupun bentuk dalam dan rasa di dalam. Rasa di dalam perempuan tak sama. Kenapa saya berani cakap begitu? Sebab saya buat produk, saya research. Saya research orang yang kawan banyak ataupun orang yang suka buat hubungan dengan prostitut, dengan pelacur lah. Jadi saya bertanya, kenapa nak kahwin dua, apa rasa ini, orang ini macam. Jadi saya tahu. Saya bersikap, Wallahualam, ilmu Allah lebih tinggi ya. Jadi bila orang makan D4 yang tinggi, dia akan membantu mengetatkan keluar keputihan dengan banyak. Sebab keputihan yang paling jahat sebenarnya untuk perempuan. Dan dari segi perubatan hospital, tidak ada lagi yang saya tengok daripada zaman dulu untuk mengeluarkan keputihan. Tak ada. Dia cuma bagus sebagai ubat sapuan untuk apa dipanggil? Kalau perempuan tu antibiotik, krim antibiotik apa? Krim antiseptik. Sapu dekat bibir kemaluan atau mulut kemaluan untuk mengurangkan keputihan. Keputihan paling banyak dialami oleh wanita mengandung. Sebab tu wanita mengandung ditanya, makan produk saya boleh tak? Saya cakap jangan makan. Yang saya boleh gunakan ialah putih telaga dara je. Sebab bila kita mengandung, keputihan akan keluar sangat banyak. Dan bila sangat banyak, terutama orang yang gemuk dan aktif bersukan. Siapa kata orang gemuk je banyak keputihan, orang kurus pun banyak. Baik, keputihan ni juga punca melonggarkan Miss V wanita. Dan bila orang makan pil perancang atau mengambil implano dan satu lagi apa, IUCD yang berunsurkan hormon. IUCD ni ada dua, yang ada hormon dengan tak ada hormon. Yang ada hormon juga, bila dia makan keputihan tu terlampau banyak. Sebab keputihan ni ada banyak jenis. Bila orang banyak keputihan ada banyak jenis. Keputihan lain, air waktu bersama orgasma lain. Okey, air waktu orgasma ialah jernih. Okey. Dan kalau keputihan dia akan bercampur lah keputihan dengan air orgasma. Sebab tu kan? bukan basah, dia bunyi lecak. Ini soalan yang kedua orang tanya. Soalan kedua. Kenapa? Ini soalan pada lelaki ya. Lelaki yang Bonda, tanya. tolong bagi tahu saya kenapa isteri saya sangat banyak air sewaktu melakukan hubungan kelamin dan kurang cekaman. Pertama sekali itulah saya kata bila hormon. Okey. Bila perempuan kurang air, sebab apa kurang air? Sebab masa dia dah berusia, dia kekurangan hormon estrogen, progesteron, kekurangan hormon progesteron. Hormon progesteron bila dia lebih, dia akan merangsang kepada air ataupun orgasma, keinginan seks ataupun seks drive ataupun seks desire. Okey, bila dia banyak air tu macam mana nak balancekan? Adakah lap
salah satu alternatif, tetapi cengkaman tetap kurang. Dan biasanya orang makan kuih perancang mengalami air yang banyak. Saya cakap awal-awal lah yang tadi. Kenapa IUCD? IUCD kalau yang tak mengandungi hormon, dia sebenarnya okey. Sebab saya sendiri mengambil IUCD yang tak ada hormon. Dan saya pernah memakai IUCD yang ada hormon dan terus saya buka balik tak sampai 1 bulan. Sebab tu bila saya bercakap ialah melalui pengalaman saya sendiri. Bila saya pakai IUCD yang ada hormon, namanya Marina. Dan lebih mahal dan dia tak datang haid. Sebenarnya tak datang haid ni bagus mengikut teori gynecologist. Sebab bila tak datang haid, kita menyimpan telur dalam badan kita, maksudnya kita melambatkan penuaan. Perempuan yang banyak menyimpan hormon, maksudnya dia akan menyimpan dirinya untuk awet muda sehingga umurnya 60-70 dia tetap muda. Estrogen tu sangat penting sebenarnya sebab dia berada pada kilang telur wanita. Tetapi bila wanita tu dah bersalin, dia akan kehilangan telur lagi. Setiap bulan yang kita datang haid tu sebenarnya kita dah mengeluarkan telur. Kita buang telur kita. Baik. Tadi apa ya? Miswi jadi longgar, Pakai air kelenjar peluh. Okey, Miss Vicky juga ada kelenjar peluh. Pun salah satu sebab juga. Sebab tu bila kita makan, contoh kenapa orang kata, banyaknya air bila bersama dengan suami langsung tak rasa apa, kurang grip. Salah satunya ialah dalam pantang memang tak berjaga, dalam pantang pakai sebat je. Okey, sebagai anak muda, Bonda nak nasihatkan. Terpulang sebab anda semua cerdik pandai ya, boleh tengok dekat internet. Tetapi ingat, Allah memberi ilmu dan bahan makanan pada setiap manusia, pada setiap negara tak sama. Tak sama. Sebab bila saya belajar bukan dengan orang yang biasa-biasa, yang sangat tinggi ilmunya. So kami berdebat dari segi holistik dan juga perubatan yang melibatkan perubatan moden. Baik, tadi apa? Perubat yang basah ni, dia punya point. Okey, jika misfi terlampau banyak basah dan keputihan, dia akan menyebabkan keputihan tu berjangkit pada si suami dan kegatalan. Jadi enjoy ataupun apa nak cakap ya, dia punya enigma, satu imajinasi hayalan seks yang indah tu akan berkurangan sebab perempuan akan rasa rendah diri. Terutama tu Bonda pesan. Sebab tu bila makan produk saya ada tulis dekat leaflet kan, dekat Royal V Mega Ratu, lepas datang haid tolong jangan buat seks. Saya dah pesan banyak kali. Kenapa? Sebab bila lepas haid tu biar dia keluar, kita akan produk lagi banyak. Antara produk yang paling bagus ialah Royal V, Kurma Duha, Mega Ratu. Dia akan keluarkan semua masalah bau tu masa datang haid. Datang haid kena makan semua produk yang saya sebutkan tadi. Sebab masa itulah mengeluarkan darah yang berbau. Kena cuci dengan putih telaga darah. Saya jual produk bukan sebab duit. Saya buat produk sebab untuk membantu wanita dan memanjangkan ilmu yang saya belajar untuk menyelamatkan masalah rumah tangga orang lain. Lepas tu ada soalan ketiga. Okey, saya kerap terkucil, terkencing. Apakah punca sebabnya? Lantai pelvik kendur, menekan pundi kencing. Okey, salah satu. Lepas tu macam saya, saya cakap terus terang je. Kenapa Bonda kuat kencing bila gelap? Baik, sebenarnya saya meminum air garam namanya biobalancing water. Biobalancing water tu tujuannya ialah untuk membuang dalam saya punya contoh saya nak mengurangkan protein dalam badan saya sebab saya nak mengelakkan gaut. Biobalancing water yang saya minum, saya tak minum selalu. Saya akan minum bila saya minum banyak. Saya bila minum biobalancing water, Odah buat gurau dengan saya, Aisyah buat gurau dengan saya akan terkencing. Saya tak nafikan sebab dia menekan pundi-pundi kencing dan saya minum air yang banyak dan apa saya buat produk, mesti saya akan tahu apa kesannya. Biobalancing water dibuat daripada sejenis air garam ataupun batu karang. Batu karang di dasar laut. Formula tu saya tak jual, saya makan sendiri. So saya nak bagi tahu kenapa saya terkencing. Tetapi bagi orang ada masalah lain. Ada orang yang peranakan rendah, ada orang yang peranakan tinggi. Orang yang peranakan rendah, dia akan mudah dapat tombong. Lepas tu dia akan kerap kencing dan mudah gugur kalau mengandung. Baik. Orang lantai pelvik kendur menekan pundi kencing, itu yang kerap terkucil. Saluran pundi kencing dia lemah disebabkan oleh faktor penuaan. Saya tua ke? Yes, saya tua. Risiko kencing manis, tubuh sedang berusaha untuk membuang glukos yang berlebihan melalui air kencing. Kan tadi saya kata kalau orang yang ada serangga kencing manis dia akan kerap kencing. Betul. Terutama pada waktu malam. Saya tak begitu. Wanita hamil sebab kandungan tu menekan dia punya ari-ari. Lepas tu pengambilan ubat bersifat diuretik. Kan saya sebut tadi, minum makanan herba juga ada unsur diuretik. Diuretik contohnya apa dia? Cuba kita minum, kau tak percaya ya. Kita minum teh hijau. Dalam teh hijau ada diuretik. So dia akan menyebabkan kita kencing banyak. So kan tadi saya kata biobalancing water yang saya minum. Cuba anda tengoklah kat internet. Biobalancing water boleh buat. Kalau orang yang pandai buat produk holistik, dia akan tahu macam mana nak buat air garam tu. Okey, masalah saraf pada pundi kencing, salah satu. Alkohol, kafein berlebihan, minum air manis, pemanis tiruan. Itu kerap terkucil. Baik, next. Okey, punca kepada masalah tombok rahim jatuh. Saya malas nak sebut pasal tu, saya rasa anda semua dah tahu. Puan, ada orang tanya. Kalau time bersama sakit tapi bila urut peranakan okey.
Kenapa? Kan saya cakap bukan semua tukang urut tu pandai. Kalau dia tak pandai, dia akan cakap dah naik. Peranakan perempuan ni pun pandai teralih. Sebab tu perempuan ni kalau yang susah dapat anak, kenapa saya suruh urut? Nak dapat anak, kena ambil sirih pucuk seribu kalau nak anak. Okey, kalau bersama sakit, itu kena pergi cari urut, pergi ambil package kat rumah hutan, nama dia sirih pucuk seribu. Betul. Ni saya guna nak cerita sikit. Sebab tu kalau datang kat rumah hutan, saya cakap dengan semua tukang urut saya, tolong mengurut dengan ikhlas. Ingat fisabilillah, jangan fikir duit, jangan cerita aib orang. Baik, kepada semua yang telah datang ke rumah hutan. Ramai yang datang pelik. Kenapa katanya bila urut dekat rumah hutan tu, kita punya kemaluan pun dipegang. Terutamanya orang yang ambil package Pak Masari, sirih pucuk seribu. Sirih pucuk seribu adalah urutan untuk orang tombong, orang nak dapat anak, lagi apa? Untuk orang dapat bukan slip disc. Orang kerap gugur, orang lepas bersalin. Kenapa? Sebab tak ramai tukang urut yang pandai buat benda ni. Dia tahu apa tulang pelvik terkeluar. Dia tahu kalau orang tu main belakang. Dia tahu orang tu main doggy style. Dia tahu, dia akan tegur. Lepas tu, apa yang saya sampaikan dekat sini, perempuan ni, rahim dia mengikut rawatan perbidanan ya. Bidan yang betul-betul pandai. Sebab arwah nenek saya pernah dapat tombong. Bukan, arwah sepupu nenek saya keluar tombong. Dan sebab tu, kenapa saya tahu tentang rawatan tombong? Macam mana cara rawatan tradisional untuk memasukkan balik peranakan perempuan. Ngeri. Kalau dekat hospital dia potong. Ada rawatan alternatif. Tetapi bergantung. Saya cakap juga, kalau orang tu dah keluar tombong lama, 5 tahun dibiarkan, memanglah susah masuk. Sebab pelvik tu dah kendur, dia melendut. Bila melendut lantai pelvik tu, rahim tu terkeluar semua organ tu. Kucing pun keluar tombong, lembu pun keluar tombong. Betul. Ya, bukan manusia je. Jadi, sebab tu rawatan tradisional ni, cara masukkan zaman dulu macam mana tu perempuan? Herbuk batu. Lepas tu subhanallah, batu pun boleh ataupun kelapa. Kelapa tu dia ambil yang muda. Terkopik aku cakap bebel. Dia jatuh, kelapa muda yang jatuh tu dibakar. Kan bentuk dia macam tu. Kan dipanggil rawatan tombong. Kelapa ni dia ambil istilah daripada bunga kelapa kan. Kalau kita belah kelapa, orang bandar tak tahu. Kelapa tu bila kita belah dua, dalam tu ada bunga dia kan. Sedap kan? Sedap Kalau makan dia. Sedap. Tapi yang kalau yang kecil, kalau yang besar dah tak sedap, tawar. Okey, itu maksud tombong. Kemudian cara rawatan dia pun dengan kelapa sebenarnya. Tapi dulu arwah nenek saya bukan buat macam tu. Jadi, kenapa sepupu saya berapa orang yang keluar tombong? Puncanya bersalin anak kedua, ada yang beranak ketujuh. Keluar tombong sebab lepas bersalin dia menarik padi. So dia tak pantang, dia angkat berat. Jadi benda tu terkeluar. Dalam pantang jamak maya, jangan gatal-gatal nak pergi buat seks dalam satu bentan. Bentan dia bukan bentan sekarang tau. Dia ambil masa. Paling cepat 2 tahun dah rasa. Paling lama tunggu lepas 5 tahun. Dalam pantang ikutlah apa Islam cakap. Dalam pantang ikutlah sebaik-baik. Rahim kita akan kecut adalah selepas 6 bulan. Mengikut saintis, ginekologi cakap dia akan kecut balik lepas 6 bulan. Betul. Tapi dari segi perubatan herba, kalau kita makan ubat yang betul, 3 bulan dah kecut. Rahim perempuan ni, dia kadang-kadang yang susah dapat anak tu, kadang-kadang dia tak duduk pada betul. Kadang-kadang dia terbalik. Yati tu kahwin dulu. Yati, anak saya Yati. Dia 5 tahun tak dapat anak. Ngandung je gugur. Lepas tu rahim dia terbalik. Rawatan doktor biasanya dia operate. Tombong. Kalau zaman dulu kelapa, dia letak dekat kemaluan tu sambil dia urut. Ada tekniknya nolaknya. Saya pandai buat tapi saya tak ada masa. Sebab tu saya tahu tukang urut betul atau tidak. Ini adalah kerja fisabilillah saya. Memang nampak mahal. Sirih pucuk seribu berapa harga? 300. RM300. 305. Tapi nak ngurutnya punya susah. Ya Allah. Menahan lagi bau. Dengan bau lagi, dengan air dia. Tapi kalau kita pergi ke hospital, dia potong. Saya tak salahkan buat hospital. Semuanya niat untuk kebaikan menolong manusia. Tapi pada saya, perempuan kalau muda keluar tombong, jangan pergi tempat lain, sayang. Sebab kita nak pakai lama, nak beranak lagi untuk kebahagiaan rumah tangga. Okay. Banyak orang cakap, saya pandai ngurut. Saya cakap terus terang kepada semua followers. Satu hari kalau saya mati, rumah hutan tu insya-Allah mati juga. Bukan saya mendoakan, tak. Sebab tidak ada yang kenal urutan yang betul dan tak. Lepas tu ni, okey, kita bagi anda yang nak datang, saya nak cerita sikit lah. Apa package rumah hutan? Banyak yang confused, saya nak cerita sikit ya. Kenapa rumah hutan ni saya buat? Salah satunya ialah pertama orang dapat anak, ramai yang mengandung, dan orang yang boleh mengurut ni cuma ada 3 bidan je. Yang untuk sirih pucuk seribu, dia boleh mengandung untuk dapat anak, boleh masukkan tombong tahap 1, tahap 2, tahap 3. Lepas tu bila buat seks sakit, anda cari dekat kalau web paling mudah lah.
Rumahhutan.com. Confuse Sirih Pucuk Seribu dengan Pak Masari. Okey, Sirih Pucuk Seribu dengan Pak Masari berbeza. Dengar baik-baik. Mak Siti adalah diva tukang urut sayur orang Malaysia. Dan ada Mak Jah, ada Mak Pah, itu memang orang tua. Rumah hutan tu tak ada orang muda yang cantik-cantik, tak ada. Yang tak ada gigi, yang beruban, tak ada yang lawa-lawa, semua tak lawa. Tapi pengalaman dia. Tapi dia punya tangan miracle. Anda akan tengok miracle Allah bagi. Saya berusaha nak buat benda tu. Saya buat produk lebih senang daripada rumah hutan ni. Susah. Tapi satisfaction saya ialah menyembuhkan orang dan mengharmonikan rumah tangga orang. Baik. Tadi apa? Sirih Pucuk Seribu. Sirih Pucuk Seribu sesuai untuk orang yang mengalami masalah tombong, rahim terkeluar. Lepas tu tahap kronik 3 dengan 4. Jangan ambil yang subhanallah, jangan ambil Pak Masari. Masari 1-2 kan? Meditasi subhanallah, urutan Sirih Pucuk Seribu khas untuk orang nak anak. Betul. Nak sakit dalam perhubungan seks. Lepas tu Kerak orang gugur. keluar subhanallah, Buasir. orang keluar buasir, Nak usus, nak pregnant. Kerak Nak gugur. pernah hamil, okey. Lepas tu dia menguatkan juga miswi kita yang dah kendur ataupun kurang cenggaman waktu bersama. Baik, Pak Masari apa dia? Dia murah sikit, mana? Pak Masari harganya RM255 dekat web dan anda booking kat sana. Dan Pak Masari ni apa yang bagusnya? Dia boleh menguatkan miswi dan ini adalah urutan tradisional. Namanya pun meditasi, perubatan. Dan mereka ni orang tua, tak pandai nak tengok gadget, tak pandai spa. Kalau spa tu kata dia sangat-sangat pelik. Okey. Dan untuk meditasi Pak Masari, bagusnya ialah untuk orang tombong juga boleh. Nak urut biasa untuk perawatan boleh. Tapi untuk tahap 1 dan 2, maksudnya bukan tahap kronik. Bukan tahap kronik sebab nak jimat sikit. Yang tadi 300 RM305 untuk Sirih Pucuk Pucuk Seribu. Seribu. Itu yang paling profesional punya tukang urut. Jangan bayangkan dia doktor ya. Ini rawatan holistik. Doktor memang cakap Inggeris berabuk, memang pandai. Ini tak, Allah bagi gifted kat tangan mereka, sangat pandai. Betul. Baik. Dan untuk uratan slip disc boleh. Orang yang sakit pinggang selalu pun boleh. Dan sakit pada urat belikat, sakit lutut, tapi murah sikit, RM55. RM55. Itu anda boleh cari dekat nombor telefon. Dah kunci lah. Dah. Okey. Kalau orang yang sakit saraf, lumpuh, stroke, itu itu mahal sikit. Itu susah nak buat. Itu namanya package mangkudu akar. Perempuan, saya minta cakap pasal lelaki ya, mangkudu akar. Sebelum tu saya nak cerita sikit kenapa marjan ni terlampau bagus. Sebab marjan ni dia berbuat daripada organik. Kacang organik, Marula. face oil daripada kacang marula. Tengok skin bonda dulu. Okey. Tapi marjan ni memang sentiasa in demand. Betul. Sentiasa tak cukup. Sentiasa tak marula. cukup. Harga berapa? Boleh gaduh ni kalau tak ada. Ya, selalu marah orang. Wow. Anak saya daripada umur berapa tahun dah pakai? Betul. Anak saya alhamdulillah, jangan pula cakap je boleh lah. Bonda cantik, anak mesti cantik skin. Anak saya ada eczema ya. Bila ada eczema, siapa kata kulit cantik? Lagi bermasalah. Yang kedua, bila kita kecil kita jaga, nanti tua dia lambat tua. Sebab apa? Collagennya dipertahankan. Elastin kulit kita dah dipertahankan. Sebab tu anak saya kata, first kalau nak muka cantik, kulit muka kena cantik. Pakai hari-hari. Ami kalau dia kan belajar sekolah swasta, belajar berenang, memanah. Bila dia berenang saya paling risau. Sebab klorin saya letak dekat kolam berenang rumah saya sangat sedikit. Sebab saya tahu kesan pada rambut rapuh, kulit kasar, lagi-lagi orang eczema. Dan boleh dapat asma tau. Mandi kolam renang banyak-banyak. Kalau dekat luar lagi tinggi klorin. Sebab tanpa klorin air takkan jernih, lumut takkan hilang. Jadi saya balik saya akan doublekan pakai ni. Jadi bagi anda dah cuba produk ni, apa yang bagus ialah dia akan mengurangkan jeragat, muka akan shining. Dan harga minyak ni sebenarnya kalau betul-betul lah harganya dekat 300 lebih. Kenapa saya jual 50? Sebab saya orang Melayu pertama yang memperkenalkan di Malaysia ini tentang rawatan muka menggunakan minyak. Tapi bukan minyak kelapa. Lain, dia tak melekat tapi kulit memang halus. Jangan sesekali beli di Lazada dan Shopee. Betul, lagi itu. Lagi satu kat Niza pesan ada setengah orang yang jual dekat Shopee, Lazada dia tutup tau yang ini. Ya, Jadi saya korang nampak. jangan beli yang tak Kak boleh ni. tutup ni. Lepas tu Kak Kalau Daya, tak melekat ni jangan beli. Kalau warna beli, lain. tak tanggung. Betul. Warna lain. Warna pun boleh tahu. Yang lain tu. Warna asal dia sebegini Ada barcode sekali. Dan warna dalamnya pun sama macam ni.
warna kotak ni. Dia punya pink pekat tu. Tapi ada yang beli. Kalau nampak ada pelekat kat sini tu, jangan beli. Betul, Kami betul. tak tolong Kadang-kadang dia tore. Betul. Yang berconteng, berpelekat jangan beli. Okey, boleh nak cerita pasal lelaki mati pucuk cepat sikit, orang dah marah dah. Lambat sangat. Okey. Perempuan apa? Mati putih Perempuan mati putih. Perempuan kalau mati putih maksudnya dia tidak ada keinginan seks. Ramai perempuan mati putih. Macam mana nak rangsang balik? Ha? Macam mana nak rangsang balik? Urutan ke? Bukan setakat mati putih tau. Perempuan mati putih. Lepas tu dalam masa yang sama dia sepanjang kahwin dia tak tahu apa itu orgasma. Lagi dia minta dia tahu bagi je. Tak capai. Tak capai, tak faham. Jadi dia kata macam mana sampai tak nak lah saya, tak nak. Saya bagi makan Royal Bee. Ya Allah kalau saya tahu macam ni bestnya katanya. Dah lama Dari awal lagi. kan. Berpetih. Berpetih. Okay. Topik hangat. Lelaki mati pucuk pertama sekali ialah berusia. Yang kedua ialah masalah kelesuan mental, terlalu tekanan dan juga fizikal serta stres yang sangat tidak terkawal. Terdedah kepada toksin. Contohnya minta maaf nak cakap banyak-banyak mesti marah ni. Yang marah ya, saya bagi info. Terlampau bekerja dekat komputer satu hal. Yang kedua, pergi kerja dekat telefon pun sama. Telefon letak dekat peha, itu lagi bahaya. Dekat dada, dekat peha tu ialah masalah seks lelaki. Lagi satu orang kerja dekat telaga gali, aku tersasul minyak tu apa? Oil and gas. Oh, oil and gas. Lagi satu BI tahu. Pasal handgrass. Handgrass. Macam jadi Syukri apa? Handglash. Tak, Syukri cakap apa yang lawak bahasa Inggeris dia? Cash claim. Apa? Entah, kalau tengok Syukri tahu. Tak, lidah dia pendek. Dia pandai sebut. Okey, lepas tu makanan yang tidak sihat. Lepas tu merokok tegak. Orang yang terlampau kuat merokok. Lelaki ni ego. Saya kuat. Saya bagus. Walhal dekat suplemen. Makan ubat sampingan. Lepas tu, lagi satu, terlalu. Terlalu apa? Terlalu tengok filem porno. Allah marah. Allah murka. Apanya? Kerap menonton pornografi. Betul lah saya cakap. Lepas tu badan terlalu banyak toksin memberi kesan kepada perjalanan darah dan fungsi organ. Sebab tu saya kata kenapa kurma duha tu bagus sangat. Tahu. Saya pun mencarut. Lagi satu ya. Bila tengok pornografi, mereka suka beronani. Bila beronani dia secara realistik. Secara Onani. Tak tahu. Kau diam lah. Tak payah tanya. Syah tu Oda. Oda, kau tak payah tanya Oda. Saya nak bagi info, kau tak payah tahu pun. Lelaki yang kerap melakukan onani, bila dia kahwin, dia buat real dengan husband dia, suami isteri dia, dia memang takkan boleh. Dia akan pergi buat sendiri juga. Kalau tidak dia takkan sampai. Onani pun rosakkan saraf. Merosakkan saraf dekat kelelakian. sekitar tu kan. Lagi satu, terlampau banyak toksin darah kita ni. Sebab tu okey, toksin melalui usus kita boleh berak. Toksin darah bekam. Bekam bagus. Sunnah. Sebab tu macam mana nak toksin darah? Benda paling susah. Sebab tu kurma duha tu laku. Nampak bezanya cepat. Lepas tu mengambil ubatan yang memberi kesan terhadap penurunan nafsu seks ataupun libido. Sebab apa tahu? Gini, perempuan lelaki ke perempuan kalau makan HRT. Lagi satu apa dia? Hormone replacement therapy. Lagi satu kalau lelaki dia makan ubat depression. Sakit kencing manis. Sama. Lagi satu kan perempuan ni, lelaki kalau dia jatuh ke pinggang dia tersepit. Sebab lelaki ni mengikut perubatan holistik. Kenapa dia kurang keinginan seks? Bila dia terlampau banyak kolesterol. Mengikut doktor kolesterol ya. Sebenarnya darah tu yang bermasalah disebabkan terlampau banyak lemak pun bermasalah. Sebab tu kita kena selalu cuci darah. Cuci darah mengikut rawatan holistik kita. Formula tu yang sebab dalam kurma duha. Dan ada yang bagus zaman dulu ya. Ini hospital juga. Terapi ozon, darah yang dibersihkan melalui oksigen, terapi ozon. Tapi benda tu bagi orang berkemampuan sekali buat mungkin 500-600. Tapi dengan harga yang rendah, kurma duha tu lah. Lagi satu apa yang lelaki muda tu kurang perasaan pun ya. Lagi mana lagi info saya tulis tadi? Sebelum ni. Okey, terdedah kepada elektromagnetic toksin. Lepas tu lagi satu, makan tak sihat, peredaran darah yang tak lancar. Kesihatan mental. Sebab tu kenapa zaman sekarang dengan zaman dulu tak sama tau. Kalau dulu kita tengok orang senang dapat anak sebab dia dekat dengan alam. Zaman sekarang tak dekat dengan alam dan mereka makan makanan segera dekat luar tu. Yalah. Pewarna tiruan, Ya. pemanis tiruan. Makanan apa yang sedap? Tak boleh sebut. Tak boleh Yang sebut. makan segera. Alah. Jangan ya. Saya nak cerita lagi, lelaki dekat rumah hutan, saya nak bagi tahu. Orang yang lelaki pada seorang isteri yang suaminya cepat ejakulasi. Ada tu kalau orang yang pandai, hanya seorang aja boleh buat. Itu namanya Hashim. Haris. Haris.
Dia seorang je. Cepat ejakulasi. Dia ereksi. Maksudnya dia tegang. Tapi dia cepat sampai. Tak sampai 1 minit, dia dah out. Tukang urut dekat rumah hutan, alhamdulillah tak ramai. Ada 4 orang je. Okay. Yang lelaki. Yang lelaki. Yang pandai untuk ni. Ingat, satu saya pesan. Bila urut lemah tenaga batin, bukan diurut dekat private part. Bukan kat tempat alat lelaki yang anu tu. Bukan. Dia akan urut dekat belakang, celah peha, punggung, dekat tulang belakang. Sebab dia bangunkan balik saraf-saraf tu. Tapi sakit. Sebab kita ni, kenapa saya buat rumah hutan tu? Urat badan kita ni ada urat kecil yang halus tu. Yang tak dapat dibetulkan. Tak semua orang ada anugerah. Sebab tu sebelum mengurut pun saya akan ajar tukang urut. Suami saya biasa bagi. Yang untuk membantu balik Allah, dengan izin Allah, untuk betulkan balik saraf tu. Sebab tu ramai orang diskus, stroke yang alhamdulillah Allah beri kesembuhan. Dan kalau datang kat rumah hutan lebih mudah. Anda boleh cari dekat web sebenarnya, bukan secara WhatsApp. Dan ramai yang pandai web kan, cari dekat web saya rumahhutan.com ya. Rumahhutan.com untuk bagi anda yang nak berurut lelaki untuk lemah tenaga batin. Serunai dewa atau telunjuk dewa. Saya pesan balik, serunai dewa. Adakah ada seks semata-mata? Tak. Bukan. Kami membetulkan urat-urat yang teralih. Kalau untuk seks, anda kena cakap ini, saya lemah tenaga batin. Itu kena jumpa Haris yang ada masalah cepat ejakulasi. Cepat sampai. Tak sampai berapa minit. Okey, sekian, terima kasih. Macam aku segan. Kalau package urutan tu Serunai Dewa 2 jam 255. Tunjuk dewa. Dia fokus daripada pinggang hingga ke bawah lah. Itu untuk orang yang extra service. Kalau nak extra Dia dah memang bagus benda alatnya. Tapi nak maintain lah, nak maintain. Itu murah, itu telunjuk dewa. Laki pun kena maintain So apa-apa pergi booking dekat rumahhutan.com. Okey, saya nak bagi tahu last sebelum endingkan live ni. Royal V ni adalah satu-satunya produk bila kita makan, kita punya kat bawah tu dia pandai grip sendiri, duduk dan diam. Kita duduk dan diam. Dia boleh. Dia pun sama kan. Breast pun sama. Dia buat rasa bengkak sebab dia meningkatkan hormon. So saya bagi tahu awal-awal dia jangan terkejut pula. Sebab bila kita bersama pun dia nampak sangat beza. So, yang satisfactionnya lebih adalah lelaki sebenarnya.